أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat dan kurnianya, maka dapatlah kita menunaikan tanggungjawab insya-Allah. Moga-moga amalan yang kita kerjakan, moga-moga yang kita amalkan diterima sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah, syukur sekali lagi kerana kita dapat solat secara berjamaah dalam keluarga kita insya-Allah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di kalangan orang-orang yang ikhlas di dalam menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada kita kita ni adalah orang yang menyebarkan ataupun kita ni orang yang mendengar. Sama ada kita ni adalah orang yang bergelar ustaz, guru, ataupun kita ni adalah seorang yang bergelar pelajar. Semuanya kita insya-Allah terdiri dari kalangan orang-orang yang mulia insya-Allah. Kita sambung tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kita sambung pengajian kita pada muka surat 40, iaitu pada nombor 7 perkataan Ibn Taymiyah yang wafat pada tahun 728 Hijrah, merupakan Syekhul Islam, mendapat gelaran Syekhul Islam dari mazhab Hambali. Beliau berkata, wal ma'azifu wa hiya al-alatu allati tu'zafu biha aw yusawwitu biha wa lam yadhkur ahadun min atba'il a'immati fi alati al-lahwi niza'an ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو هل هو حرام أو مكروه أو مباح. Ini perkataan Ibn Taymiyah. Dan al-ma'azif adalah alat-alat yang digunakan untuk mengeluarkan suara ataupun disebut sebagai alat-alat muzik. Dan tidak seorang pun dari pengikut para imam yang menyebutkan adanya perselisihan tentang haramnya alat-alat muzik. Maknanya di kalangan pengikut-pengikut ataupun di kalangan ulama-ulama yang beraliran Syafi'i ke Syafi'iyah ke Malikiyah ke Hanbaliyah ke Hanafiyah ke, tidak ada pun terjadi khilaf di kalangan mereka tentang soal hukum haramnya muzik. Akan tetapi mereka berbicara tentang hukum lagu. Khilaf yang berlaku hanyalah pada masalah
apa dia, nyanyian ataupun lagu yang kosong dari alat muzik. Adapun kalau alat muzik ataupun nyanyian yang disertai dengan alat-alat muzik, maka ittifaq di kalangan ulama-ulama mazahib, begitu juga dengan pengikut-pengikut imam-imam yang empat, begitu juga imam-imam yang lain yang tak bermazhab empat ni pun, mereka ittifaq mengatakan bahawa muzik ataupun nyanyian yang diiringi muzik hukumnya adalah haram. Yang jadi khilafnya, yang jadi pertikaian di kalangan mereka ialah tentang nyanyian ataupun lagu-lagu yang tidak diiringi oleh alat muzik, sama ada haram ataupun makruh ataupun mubah. Itu saja yang berlaku. No? Ada yang kata haram nyanyian tanpa muzik, ada yang kata makruh nyanyian tanpa muzik, ada yang kata harus dibolehkan nyanyian tanpa muzik. Tak apa, itu perbahasan ya, luar daripada tajuk kita. Jadi perkataan Ibn Taymiyah ni juga menyebut, menakalkan bahawa alat-alat muzik ni ataupun muzik itu sendiri adalah haram secara ittifaq di kalangan ulama-ulama dan pengikut-pengikut ulama mazhab 4 tadi ni. Ibn Rajab ini Al-Hambali, ini apa nama, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ada mazhab Hambali yang wafat pada tahun 795 Hijrah. Ini pun ulama terkenal, banyak tulisan-tulisan dia. Wa amma istima', katanya, wa amma istima'u alatil malahi al-mutrabati al-mutalaqqawati min wad'il a'ajimi فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى. Itu dia, tegas. Perkataan yang tegas yang datang daripada Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Adapun mendengarkan alat-alat untuk main muzik, kata Ibn Rajab, adapun mendengarkan alat-alat untuk main muzik yang diterima dari buatan orang-orang ajam. Orang-orang ajam ni luar daripada orang Islam. Muzik yang datang daripada luaran, yang datang daripada barat kan, yang datang daripada mana lah, orang yang bukan Islam lah, ajam di sini, maka hukumnya haram dan ijma' ulama atas keharamannya. Hukum haram muzik tadi ni bukan sekat setengah ataupun 2-3 orang ulama saja kata haram, bahkan ijma'. Maknanya ulama telah muafakat tentang pengharaman alat-alat muzik tadi. Tidak diketahui seorang pun dari kalangan para ulama yang membolehkan suara suatu alat pun. Tak ada pun. Tidak didapati, kata Ibn Rajab, tak ada pun di kalangan ulama yang membolehkan satu pun dia daripada jenis alat-alat muzik ni. Barang siapa yang menukilkan, barang siapa yang ada menyebut bahawa ada seorang imam yang diakui bahawa sang imam membolehkan alat muzik, maka ia telah berdusta dan mengada-ngadakan cerita. Mana kalau ada orang siapa-siapalah, di kalangan orang cerdik ke orang tak cerdik ke, di kalangan orang yang alim ke tak alim ke, di kalangan orang biasa ke tak biasa ke, kalau dia kata ada di kalangan ulama yang menghalalkan muzik, maka itu semua adalah penipuan, itu semua adalah pembohongan, itu semua adalah satu iftira', satu perkara yang diada-adakan. Waalaikumsalam. Ibn Rajab, itu perkataan Ibn Rajab Al-Hambali. Ini pula perkataan Ibn Hajar Al-Haythami. Yang ni saya tak mau baca lah, sebab kita dah baca pada muka surat 36 dan 37. Kenapa? Kerana Ibn Rajab, Ibn Hajar Al-Haythami ini adalah dari kalangan ulama Syafi'iyah. Yang ni dah kita sebut perkataan dia di dalam, apabila kita menyebut perkataan-perkataan daripada ulama-ulama Syafi'iyah. Kita boleh rujuk muka surat 36 bawah tu dan disambung pada muka surat 37. Jadi kita tak payah baca yang ni, kita pergi kepada habis. Okey. Jadi ringkasnya di sini kita ada berapa?
kita ada 9. Dinakalkan di sini, makna dia colek ambil 9 perkataan-perkataan ulama yang mana kesemuanya menyebut bahawa telah ittifaq di kalangan ulama di kalangan ulama ittifaq di kalangan para ulama a'immah bahawasanya muzik secara keseluruhannya adalah hukum dia haram. Okey. Walaupun di sana ada lagi perkataan-perkataan ulama yang lain, tapi yang ni lah nampak yang tegasnya 9 orang. Tak termasuk perkataan-perkataan daripada ulama Syafi'iyah. Habis. Peringatan. Tambih. Jangan samakan alat muzik dengan syair ataupun nasyid. Alat muzik lain, lagu, nasyid, syair lain. Saat ni ada orang kata pula, zaman Nabi bukankah ada di kalangan penyair-penyair yang Nabi duk suruh mereka bersair apa semua? Bukan ada ke? Ya ada memang. Yang ni kita nak kata. Yang ni yang kita nak bicara sekarang. Cuba dengar elok. Salah satu perkara yang menimbulkan kerancuan. Kerancuan ni maknanya kebingungan, kecelaruan, syubhah, kekeliruan. Adalah mencampur adukkan antara permasalahan alat muzik dengan lagu atau nyanyian. Ni satu benda yang celaru. Kan? Lagu, tu kita katakan bahawa lagu ataupun seni kata lagu ataupun nyanyian ataupun syair itu benda yang asin. Muzik tu benda yang asin. Yang jadi celaru lah ni apa dia kata? Tok kita ni kata apa? Yang jadi celaru sekarang ni ialah nyanyian, lagu-lagu, syair itu telah disatukan dengan alat-alat muzik. Tu yang jadi celaru balik. Terlebih lagi menyamakan hukum alat muzik dengan syair-syair Arab. Yang celaru lagi, dia samakan dia samakan Allahumma salli ala Muhammad. Dia samakan alat-alat muzik ataupun bunyian muzik tadi ni dengan seni kata lagu, syair dan sebagainya. Ni yang jadi celaru. Para ulama dalam kitab-kitab fiqh klasik ni kitab-kitab lama lah. Fiqh lama membezakan antara dua perkara ini. Nyanyian di zaman kita biasanya disertai dengan lantunan alat-alat muzik. Itulah dulu ni kita ingat kita kok sekolah tu kita kalau cara buat pertandingan nasyid bukan ada alat-alat muzik gendang apa semua ada tak ada kan kita nak mengaji dulu ni tak ada, tapi bila mari zaman lah ni mari ustaz-ustaz lah ni depa orang kata apa up to date sikit, orang kata ustaz yang maju sikit, yang orang kata apa yang hebat sikit, dia sudah mula masuk. Mula tu dia masuk gendang 2-3 biji lah. Lepas tu dia masuk menatang hak duk bunyi kreng tu. Lepas tu dia masuk pula hak yang ada pasiak dalam, ada pasiak ke ada apa atau kecek duk bunyi tu. Lepas tu dia masuk pula, dia mula dah dia masuk hak yang nampak hak boleh picit bunyi suara tu. Dia mula dah. Lepas pada ni kita tak tahulah, mungkin dia masuk gitar, dia masuk seruling, dia masuk apa. Orang-orang awam ni dia pun tak tahu apa. Bila orang-orang agama bawa masuk benda-benda tu, jadi celaru habis lah. Tu yang Tok Guru kita ni kata, yang jadi celaru sekarang ni ialah apa dia? Mencampur adukkan. Legui sekali benda yang boleh dengan benda yang tak boleh. Nyanyian di zaman kita biasanya disertai dengan lantunan alat-alat muzik. Sehingga berselawat pun duncen. Kan? Bersalawat pun duncen juga. Ada alat muzik juga. Bahkan kita tengok lah ni, sambil selawat menari. Sambil selawat melompat. Berjoget. Kan? Yang berjoget tu pakai jubah, pakai serban. Ni jadi masalah. Jadi orang yang jahil ni, orang awam minta maaf, orang awam ni ataupun bahasa kasar sikit, orang jahil ni bila dia tengok benda-benda tu, dia kata tu tengok tu, itu ulama besar. Jam. Ya, ulama besar ni kata, ulama agung yang terbit daripada mulutnya Quran dan
hadis. Macam mana yang kamu ni lebay lekeh ya, ustaz kampung ya, yang kata tak boleh. Hang sabar. Jam kita. Kan. Adapun istilah al-ghina ataupun nyanyian lagu dalam kitab-kitab fiqh klasik dan menurut istilah para ulama terdahulu adalah mencakup perkataan bersajak. Kalau dulu asal nasyidnya, dulu kalau sebut kata nasyid, itu maknanya dia tak lebih daripada sajak ataupun bait-bait syair yang dilantunkan dengan suara bernada tanpa disertai alat muzik kalau dulu. Kan? Contohnya kita macam dulu orang menyanyi lagu apa? Nasyid kata bila diri. Dia buat lagu sikit lah lengok. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Contohnya. Dan dia nak ibarat kata kita ni kalau kita nak orang kenang kita ni jadi baik, mana kita jadi macam padi. Padi ni orang semai dia, orang didik dia, orang ni. Patulah kali padi ni bila dia dah berisi, kan? Bila dah berisi dia orang kata apa dia dah apa nama masuk isi, dia bukan menegak tapi dia tunduk. Bila dah berisi dia tunduk ke bawah dalam syair tu. Orang nak ambil ibarat di situ ya. Tapi lala ni orang bukan nak ambil ibarat tu, orang nak ambil apa? Orang nak sedap duk lena, duk dengar, sedapnya lagu ni tu. Macam juga orang dengar baca Quran. Betul tak? Bila orang baca Quran, kalau orang sedap baca, dia bunyi, sedapnya. Tapi kalau orang tak sedap baca Quran, dia kata, siapa tu? Bukan dia nak kira pada isi tu, dia nak kira pada nyanyi, lagu tadi ni, pada lantunan, suara tadi ni. Itu menjadi masalah kita. Tapi, tanpa disertai alat muzik. Kalau cara hak yang asal dia, nasyid ataupun syair dulu. Lah ni syair pun dah ada background dia ada muzik. Bila nak syair kan bunyi kat belakang. Dia ada tu yang kata tok guru kita ni kita penin sikit lah ni. Apa benda pun dah masuk muzik. Nak cerita orang tanam sayur pun ada latar belakang muzik. Nak cerita orang buat bendang pun dah ada latar belakang muzik. Muzik itu sudah sebati dengan masyarakat sekarang. Maknanya kalau dah masyarakat ini sebati dengan benda-benda yang dilarang, mana jadi masalah lah kita. No? Allahu Akbar. Alah saja ya, Gali sajalah kenang lagu lama-lama dulu ni. Ibn Hajar berkata, al-ghina asy'arun mawzunatun tuadda bi aswatin mustalazzatin wa alhanin mawzunatin. Al-ghina adalah syair-syair yang berwazan. Berwazan ni makna dia ada kata-kata dia tu ada macam ragam perkataan. Kalau an di belakang an habis kan. Satu kalimah awal tu an, dia an belakang. Makna dia macam pantun juga. Dia ada kalau dalam ilmu balaghah dia panggil asy-syaja'. Mana ada perkataan-perkataan yang yang semacam di belakang bunyi dia. Berwazan yang disenandungkan dengan suara yang indah didengar. Maknanya dia buat lagu lah sikit, dia buat lenggok sikit. Dia buat orang kata apa? Dia buat lenggok sikit, dia buat bunyi intonasi. Kalau dalam bahasa mengaji Nahu Melayu ni, dia panggil apa? Melayu, dia panggil tata bahasa. No? Kalau kita mengaji tata bahasa Melayu ni, dia panggil apa? Intonasi. Maknanya, dia ada lenggok-lenggok dia. Lagu tadi ni. Dia ada lenggok-lenggok. Serta nada yang teratur. Dia buat baca dia sebut bagi ada nada dia. Itu yang dikatakan lagu mengikut pandangan Ibn Hajar. Kata Al-Khattabi, fakullu man rafa'a sawtahu bi syai'in wa wala bihi marratan ba'da ukhra fa sawtuhu 'inda al-'arabi ghina'un. Ghina dia panggil. Lagu. Maka setiap orang yang mengangkat sedikit suaranya, dia lalu mengikutkan suara berikutnya secara tertib dan berturutan. Maknanya kadang-kadang dia rendah, kadang-kadang dia tinggi, kadang-kadang mana dia buat alun kan. Maka suaranya menurut orang-orang Arab adalah dipanggil sebagai al-ghina. Apa dia? Nyanyian.
Belagu lah, kita belagu. No. Ibnu Asir pada saat mengentari hadis Aisyah, hadis ni yang nama ada di kalangan orang yang dia gunakan hadis ni untuk menghalalkan muzik, no. Dakhala alayya Abu Bakr, Aisyah kata, dakhala alayya Abu Bakr wa indi jariyatan min jawari al-ansari تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت ويلتا بمغنيتين. فقال أبو بكر أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. Cuba perhati elok. Yang kita nak kena faham elok. Jangan kita, bila kita faham kita tak elok, maknanya kita dalam pelaksanaan kita pun jadi, amalan kita pun jadi celaru. Kita faham elok-elok. Mengaji ni kena faham. Satu hari Abu Bakar ni siapa dia? Bapa kepada Aisyah radhiyallahu anha, makna sekaligus automatically dia jadi apa? Bapa mertua kepada Nabi SAW. Sebab tu kita dia masuk ikut dan dalam rumah Aisyah. Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke rumahku. Ku tu siapa dia? Aisyah. Dan di sisiku ada 2 orang budak wanita kecil dari budak-budak kaum Ansar yang sedang menyanyi dengan apa yang disenandungkan oleh kaum Ansar pada peristiwa perang Bu'ath. Di tabiat orang Arab ni, dia ada lagu dia bila dia suruh dia berjaya dalam perang ataupun bila dia nilah, dia ada lagu, dia ada menyanyi, ada ni apa semua. Dan mereka bukanlah penyanyi, tapi dua-dua budak ni bukan penyanyi, budak-budak ya, kanak-kanak biasa. Ya, kanak-kanak dia suka, kanak-kanak ni macam-macam lah, dia suka menasyid, dia suka menyanyi, dia suka berlagu, macam itulah, tiru orang tua. Maka Abu Bakar berkata, apakah ada suara seruling? Apakah ada 2 seruling setan di rumah Nabi? Jadi Abu Bakar ni dia tegah. Dia kata, ada seruling ke? Bukan seruling hak duk bunyi tu. Abu Bakar dia ibaratkan budak yang menyanyi itu macam seruling. Bagi dia menyanyi ni tak boleh. Kan? Menyanyi ni tak boleh bagi dia. Dia ibarat apa? Ini yang jadi masalahnya. Jadi orang duk kata seruling. Bukan seruling. Jadi ibarat Abu Bakar mengibaratkan budak yang menyanyi itu sebagai macam seruling. Menyanyi itu. Sebab apa? Sebab Abu Bakar ni jenis orang yang tak mau langsung benar-benar yang yang nak syubhah. Maka Abu Bakar berkata, apakah ada suara seruling setan di rumah Nabi? Ada 2 suara. Kan? Dan hari itu adalah hari raya Aidul Fitri. Kan? Maka Nabi SAW ada sekali waktu tu, bila dengar Abu Bakar marah ke Aisyah, kata, apa ni? Adakah seruling setan duduk dalam rumah Nabi SAW? Buat apa kerja lagu ni? Nabi duduk ada. Maka Nabi SAW berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya bagi setiap kaum ada hari raya, dan ada hari rayanya, dan ini adalah hari raya kita. Hadis ni, benda ni dia termasuk juga sunnah ataupun hadis. Yang ni kita panggil hadis apa? Amar? Afiq? Takriri. Sunnah yang kita mengaji itu ada berapa semua? 3 apa dia? Qauli, fi'li, takriri. Qauli, fi'li, takriri. Qauli ni perkataan Nabi, fi'li perbuatan Nabi, takriri ni sahabat-sahabat Nabi buat, Nabi tak larang. Macam ni Nabi larang tak? Nabi tak larang. Jadi di sini kita faham kata apa? Seperti mana yang dinakalkan oleh Ibnu Asir, hadis ini, hadis Aisyah ni menunjukkan ibahatul ghina biduni al-musiqa. Maknanya hadis ini kita dapat istifham kata, kita dapat faham kata bahawa sesungguhnya dibolehkan bernasyid, berlagu, tetapi syarat dia tanpa iringan muzik. Dan adalah di sana syarat-syarat lain lagi. Nakna lagu-lagu itu bukan lagu-lagu yang boleh menaikkan nafsu, bukan lagu-lagu yang boleh mencacat celakan akidah, bukan lagu-lagu yang yang menaikkan, yang bercanggah dengan agama, yang bercanggah dengan agama, dengan akidah kita. Okey, jelas? Alhamdulillah. Ibnu Asir berkata, lepas pada tu dia kata,
أي تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بعاثه. Ini dia ta'liq dia syarah, dia bagi huraian terhadap hadis tadi ni. Kata Ibnu Athir, أي تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بعاث وهو حرب كانت بين الأنصار ولم ترد الغناء المعروف بين أهل الله واللعب. وقد رخص عمر في غناء العرب وهو صوت كالحداء. Maksud dia, kata Ibnu Athir, yang dua orang budak duduk menyanyi tadi ialah sedang bernyanyi. Budak-budak tadi ni, dua orang tadi yang depan Aisyah, yang berbekak tegak tadi, budak-budak tu sedang bernyanyi. Maksudnya adalah melantunkan, melagukan, menyanyikan syair-syair yang disebut pada saat peristiwa perang Bu'as. Cerita peristiwa perang Bu'as, iaitu peperangan yang terjadi antara kalangan kaum Ansar. Budak-budak tu nasyid balik lah kan. Dan Aisyah tidaklah bermaksud mereka berdua bernyanyi dengan nyanyian yang dikenal antara para pelaku perkara yang sia-sia. Jadi lagu-lagu itu bukanlah lagu-lagu seperti mana yang dinyanyikan oleh puak-puak penyanyi yang yang ada unsur lahu, unsur melalaikan, unsur yang sia-sia, macam mana depa duk menyanyi dalam radio, dalam TV itu kan. Kan, kalau sakat menyanyi lagu negaraku tanpa muzik itu tak ada masalah. Lagu negaraku tak ada masalah, bagus pa. Dia boleh mendatangkan semangat patriotik kepada kita untuk menjaga negara kita. Negaraku. Kan, tak ada masalah tu. Tapi yang jadi masalah dia ada alat-alat muzik. Itu jadi masalah kita. Dan Umar sebagai bukti dia, Ibnu Athir kata, dan Umar, siapa dia Umar? Khalifah Umar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah memberi keringanan pada nyanyian-nyanyian orang-orang Arab Badawi, iaitu berupa suara seperti Al-Huda. Al-Huda ni satu jenis nama lagu lah. Kadang-kadang kita kalau kita negaraku lagu negaraku, lagu negeri ada kan. Lagu-lagu negeri itu tak ada masalah. Lagu nak bagi semangat supaya rakyat ni cintakan negara, cintakan tanah air. Tak ada masalah. Kan? Lagu-lagu dalam peperangan macam askar kan. Askar tu kadang-kadang dia duduk berkawat, kan dia nak pergi perang tu dia buat lagu apa? Lagu nak bagi semangat. Lagu nak bagi semangat itu tak ada masalah. Kan? Kalau diiringi dengan pompang sikit-sikit itu tak ada masalah lah. Dan pompang ni sebenarnya dia alat untuk bagi semangat sebenarnya dalam perang. Tapi dia jadi masalah apa dah? Jadi lemah balik apa dah? Dia masuk surunan syaitan tadi ni. Dia pompang, pompang, kecekeng, apa semua. Tu jadi masalah. Tu jadi masalah. Allahu Akbar. Para ulama yang membolehkan nyanyian, maka maksud mereka adalah bersandung dengan perbincaraan yang mubah. Maknanya, di kalangan ulama yang membolehkan kita menyanyi ini, ialah mereka yang menyanyi dengan dicampur sedikit dengan perkara-perkara yang mubah. Macam yang saya sebut saat ni lah. Ada nama pengihat yang lepiak pompang pompang. Barang siapa yang membenci atau melarangnya, maksudnya adalah jika terlalu sering melakukannya tersebut. Maknanya kalau di kalangan ulama ni ada yang benci, yang tak suka, kalau hak tu jadi terlajak sangat, jadi bid'ah sangat, tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi kita apa? Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan, sebaik-baik pekerjaan adalah pertengahan. Kalau terlajak sehingga kalut sampai tak ada nak kerja, tak ada nak semayang, tak ada nak buat ibadat, hingga lupa zikrullah apa semua tu, tak boleh jugalah. Dah hak yang tu termasuk semua benda, bukan kita hak ni saja kan. Benda lain pun kalau kita buat kerja, pun kalau kita buat hingga lalai daripada ingat kepada Tuhan, haram balik kerja tu kan. Biasalah. Tu mencakupi semua benda. Para ulama dalam kitab Al-Um, balik kepada asal ni, sebab kita ni membicarakan dalam skop mazhab Al-Imam Al-Syafi'i, sebab tu dia banyak disebut ke situ. Dalam kitab Al-Um, qala Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi ar-rajuli yughanni fayattakhidhu al-ghina sana'atahu
والمرأة لا تجوز شهادة واحد منهما وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه الله أكبر وسقاطة المروءة ومن رضي بهذا لنفسه كان مسخفا الله أكبر وإن لم يكن محرما بين التحريم وهكذا الرجل يغشى ببيوت الغناء ويغشاه المغنون إن كان لذلك مدمنا وكان لذلك مستعليا عليه مشهودا عليه فهي بمنزلة سفه ترد بها شهادته وإن كان ذلك يقل منه لم ترد بها شهادته لما وصفت من أن ذلك ليس بحرام بين فأما استماعه وصفتني لما وصفت من أن ذلك ليست بحرام بين فأما استماع الحداد ونشيد الأعراب yang tu tuan-tuan tolong buat ni Amar ni tolong buat ni buat kurungan tang mana fa'amma istima' tu yang kita nak di sini yang kita nak ambil di sini apa dia fa'amma istima'u mula di situ fa'amma istima'ul hidadi wa nashidil a'rabi fala ba'sa bihi garis waktu fala ba'sa bihi qalla au kathura wa zalika istima'u asy-syi'ri tutup balik yang tu kita nak. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata tentang seorang lelaki yang menyanyi dan menjadikan nyanyian sebagai pekerjaannya. Dan seorang wanita maka tidak boleh syahadah. Maknanya seorang lelaki yang dia kerja dia menyanyi. Dan juga seorang perempuan memang tak boleh di awal lagi. Maka tidak boleh syahadah persaksian. Mereka ni tak termasuk mereka orang yang adil. Orang yang menyanyi ni orang lara. Dia kata sebab itulah mereka ni tak layak jadi saksi. Saksi nikah ke saksi apa tak kira lah saksi lah. Salah satu dari keduanya. Hal ini hal ini dikarenakan nyanyian adalah termasuk perkara sia-sia yang makruh atau dibenci yang mirip dengan kebatilan. Tak habis lagi. Sekejap lagi kita sampai. Barang siapa yang melakukannya maka ia dinisbahkan kepada kebodohan. Maknanya lelaki yang dia ni upah menyanyi ataupun perempuan-perempuan yang berlagu. Depa ni yang ni dimaksudkan. Barang siapa yang melakukannya maka ia dinisbahkan kepada kebodohan. Allahu akbar. Dia kata Imam Syafi'i kata apa ni orang bodoh dan jatuh adalahnya. Maknanya jatuh adalah bukan adalah. Kalau adalah tu hak kita ni kan. Ini adalah. Maknanya apa dah? Gugur keadilannya. Dia ni tidak termasuk dari kalangan orang adil. Maksud apa dah? Maksud dia tidak diterima sebagai persaksiannya. Tak boleh jadi saksi. Dia ni kalau kita nak tanya apa dia kata betul pun kita tak boleh percaya. Tu maksud dia tak boleh jadi saksi. Makna kita tak boleh tanya khabar apa pun daripada dia. Kerana dia ni bukan orang yang adil. Orang yang kita nak jadi saksi ni orang kena tu orang yang adil. Orang yang adil ni mana orang yang tidak menyebelahi mana-mana pihak. Tu orang adil. Jadi kalau orang yang dok rajin menyanyi, sebab apa dia tak jadi adil? Sebab hati dia tu jadi lalai. Orang yang lalai ni dia akan lenyap daripadanya sifat pada adil. Pasal apa? Sebab dia kadang-kadang dia hilang pertimbangan. Sebab apa? Sebab dia telah dilalaikan oleh setan. Barang siapa yang reda hal ini, yakni menjadikan nyanyian sebagai keahliannya, maka ia telah bodoh. Meskipun keharamannya tidaklah jelas. Sampai tertu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata orang yang jenis suka menyanyi telajak-telajak ni, dia bahkan dia jadikan pekerjaan itu sebagai penyanyi ataupun wanita yang menyanyi. Wanita tu sorok kira lah dari awal lagi kan. Orang perempuan kalau baca Quran sedap pun kalau sampai menyebabkan hati orang lelaki jadi orang kata apa, jadi terpengaruh, jadi tergoda, itu pun dah jadi fitnah dah.
Kan orang perempuan ni, orang lelaki yang jadikan pekerjaan menyanyi itu sebagai pekerjaan untuk income dia, maka sumber pendapatan itu jadi jadi tidak jelas kehalalannya, kan, ikut Imam Syafi'i, bahkan dia digelar sebagai orang bodoh, kan. Demikian pula seorang lelaki yang mendatangi rumah-rumah nyanyian dan didatangi oleh para penyanyi. Kita orang yang tak menyanyi ni, pergi tempat orang menyanyi, konsert ke apa kan. Jika ia selalu melakukannya dan menampakkannya serta disaksikan perbuatannya tersebut, maka hal ini sama kedudukannya seperti kebodohan. Mana macam juga orang bodoh yang menyebabkan tertolak persaksiannya. La ilaha illallah. Macamlah juga orang yang duk rajin pi tempat orang. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kita hanya membacakan. No? Macamlah juga orang yang duk rajin pi tempat orang duk menyanyi, buat konsert ke, buat kugiran ke, buat fanfare ke, buat nak apa lagi. Kalau zaman dulu ni orang panggil apa? Tempat keramaian lah. Tempat keramaian. Tempat wayang kulit ke apa dulu ni. Wayang kulit ni dia tunjuk wayang tu dah. Tapi di samping tu ada lah nyanyi-nyanyi juga kan. Maka orang-orang ni juga termasuk di kalangan orang yang digelar kata Imam Syafi'i orang bodoh, dan juga menyebabkan orang ni juga dikira apa? Gugur keadilan dia. Maknanya dia tidak layak jadi saksi. Allahu Akbar. Banyak kecelaruan lah kita ni. Banyak kecelaruan lah kita tengok. Banyak benda-benda yang kita menuntut persaksian, tuan-tuan. Muslimin muslimat sekalian, banyak menuntut persaksian. Yang paling penting sekali persaksian dalam perkahwinan kan. Dalam nikah kahwin tu kena ada saksi dua orang. Ada saksi nak akad nikah. Saksi yang kita ambil jadi saksi tu, Allahu Akbar. Kita tak tahu lagu mana ni nak menikah ni. Nikah ni bukan kita sehari dua kan. Sampai berpanjangan tu nak boleh anak cucu, kemudian nak sambung pula keturunan tu. Masya Allah. Tabarakallah. No? Ya Allah, lindungilah kami daripada benda-benda yang boleh merosakkan zuriat kami. Ya Allah, lindungilah kami daripada benda yang boleh menyebabkan kami lalai daripada kamu. Jika ia jarang, saja kadang-kadang ya, atau sedikit melakukannya, mana taklah pulun sangat kan, maka tidak tertolak persaksiannya. Mana kalau orang tu dia sekali-sekala lah bahasa macam letih balik kerja ke, dia menyanyi lagu, kan. Kerana hal itu bukanlah perkara yang jelas keharamannya. Kalau cara dia tu bukanlah ni dia jarang-jarang ya, saja sonok-sonok ya, nak berhibur, nak hibur. Ni kata hiburan dalam Islam ni bukan kita ditegah secara total dah. Ada juga ruang-ruang yang tertentu yang dibolehkan. Ni yang suruh buat tadi ni, suruh tanda tadi ni, dia buat bagi jadi hitam gelap. Adapun tu fa'ammastima', adapun mendengar al-huda, yakni nasyid-nasyid orang-orang Arab, maka hal ini tidaklah mengapa syair tu. Baik jarang maupun sering. Demikian pula dengan mendengarkan syair-syair. Maknanya kalau kita dengarnya sajak ke syair ke lagu, tapi syarat dia jugalah, dah lah syarat dia, bukanlah syarat syair ataupun sajak gila betina ke, syair ataupun sajak yang lucah ke, syair yang sajak ataupun sajak yang menyebabkan permusuhan, ataupun syair yang ada dalam unsurnya hasad dengki, syair ataupun sajak yang ada padanya unsur-unsur menyebabkan pada perseteruan, permusuhan, ada dalamnya ghibah dan sebagainya. Tak bolehlah tu. Hak ni saja orang kata nak mendatangkan ketenangan kita, sonok-sonok saja nak hibur. Orang kata, orang putih kita release tension untuk meredakan tekanan. Itu tak apalah. Kita ya, macam kita duduk saja-saja, kita nasyid lagu-lagu yang boleh mengingatkan kita pada akhirat. Kita bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kita maknanya bila datang malaikat maut, maka kita pun mati tergoleklah di atas di atas katil. Seluruh tubuh akan menggigil. Maknanya bila nyawa kita tarik tu, tubuh kita ni akan
jadi ketak. Tu tak apalah. Yang duk jadi masalahnya duk oeng duk tarik bewok lah. Kan? Ataupun duk tiup seruling serunai tu, itu jadi masalah. Jadi tu yang awal-awal tadi Tok Guru kita kata apa tadi ni? Perkataan apa nama perkataan dia awal dalam peringatan tadi, dia kata apa yang jadi masalahnya jadi bercelaru, bercampur lagu tadi dengan alat-alat muzik tu jadi celaru sikit, no? Tanpa habis hukum soal ni. No? Dalam penyataan di atas, kata ni balik kepada perkataan pengarang kita. Dalam penyataan di atas tampaknya Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahawa nyanyian adalah perkara yang makruh dan mirip dengan kebatilan, tetapi tidak sampai jelas kepada haram. Tak sampai kepada haram nyanyian ni. Barang siapa yang terlalu sering melakukannya maka tertolak syahadah persaksiannya. Sebab apa? Dia termasuk dalam bab apa? Lara. Dia masuk dalam bab lara balik lah. Jadi lara balik lah. Pasal apa? Duk asyik sangat. Benar apa pun kalau kita asyik sangat, dia jadi lara lah. Macam lah duk main burung hingga terlajak sampai orang duk bang lohok pun duk tahan burung lagi, tak boleh lah juga. Padahal nak tangkap burung tak ada masalah. Tangkap lah, tak ada masalah. Tapi sampai terlajak orang duk bang lohok pun duk panggil lagi. Jam. Bukan kita burung, ayam ke apa, sama lah juga. Benda-benda lain pun duk dalam menang pun sama juga lah. Kan? Tak boleh macam. Dari sini sangatlah jelas Imam Syafi'i membezakan antara hukum nyanyian yang hanya sekadar makruh, tidak sampai jelas keharamannya, dengan alat-alat muzik yang hukumnya jelas-jelas haram. Sebagaimana telah lalu, mana dah lepas dah penukilan daripada Imam Syafi'i jelas. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sekalian, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang memiliki hati yang terbuka untuk menerima kebenaran, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang yang berfikiran terbuka di dalam menerima kebenaran, di kalangan orang. Moga-moga Allah taala menjadikan iman kita itu sebagai alat untuk membawa kita menuju ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita sambung maghrib. Boleh maghrib insya-Allah.